Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan himpunan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya kita menafaskan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah kerana di atas limpah dan kurnia daripada Allah diberikan ruang dan kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi pada malam ini setelah kita dipisahkan oleh Allah dengan ujian yang besar, diberikan wabak yang bahaya, menyebabkan masjid dan surau serta rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala terpaksa ditutup buat sementara waktu kerana untuk mengelakkan daripada jangkitan wabak tersebut semakin tersebar luas. Jadi alhamdulillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kesembuhan dan kebaikan, dan alhamdulillah dapat kita kembali bertandang ke rumah Allah, mengerjakan solat waktu sehari semalam secara berjemaah, dan dapat juga kita adakan kembali kuliah-kuliah agama di masjid kita ni, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, rebut peluang yang diberikan Allah ini untuk sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin, kerana kita tidak tahu bilakah masa yang Allah akan cabut kembali nikmat yang diberikan Allah ini. Jadi sementara masih ada peluang, maka gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk kita penuhkan hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada malam ini kita sambung berkaitan dengan kisah para anbiya, dan kalau tak salah kita dah sampai pada kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi pada pertemuan yang lalu, pada bulan 2 kalau tak salah, kita dah sebut berkaitan dengan Nabi Allah Daud, iaitulah ayah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi pada malam ni kita sambung kisah anak kepada Nabi Daud, iaitulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman, secara ringkas kita dah tahu anak Nabi Allah Daud, Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ini keturunan yang mulia. Tuan-tuan dirahmati Allah, keturunan yang paling mulia adalah keturunan Nabi kita Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW, yang bersambung sehinggalah Nabi Allah Ibrahim AS. Sehingga Nabi memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim, kerana Nabi Ibrahim mendapat anak yang berupa Nabi, cucu pun jadi Nabi, cicit pun jadi Nabi. Jadi keturunan Ibrahim AS adalah keturunan yang sangat mulia, kerana 4 keturunan ada Nabi, 4 keturunan Nabi. Jadi Nabi Sulaiman adalah Nabi dan ayahnya juga Nabi, iaitu Nabi Daud AS. Dan Nabi Daud dah terkenal, kita dah sebut, Nabi Allah Daud AS antara Nabi yang paling sedap suaranya. Suara yang sangat sedap, lunak, merdu. Sehingga burung tengah terbang bila dengar Nabi Daud mengalunkan bacaan, burung tengah terbang, kempas lagu tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, burung ada binatang yang dengar suara Nabi Allah Daud AS sampai terlupa nak makan, mati kering terus. Punya sedapnya suara Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud AS diberikan kelebihan oleh Allah, besi dilembutkan di tangannya. Dia pegang besi jadi lembut. Ini beberapa kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Daud. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, dan kita juga baca Quran, dalam Quran Allah sebut, dalam hadis Nabi SAW, dan para ulama telah cerita kat kita tuan-tuan, bahawa Nabi Allah Sulaiman AS diberikan kefahaman lebih berbanding ayahnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan tersebut pada anak Nabi Allah Daud, itulah Nabi Allah Sulaiman AS, yang akan kita sebut secara ringkas pada malam ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, kita sambung kisah Nabi Allah Sulaiman. Qala musannif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Nabi Sulaiman alaihi salam, nama baginda disebutkan dalam Al-Quran pada 16 tempat. Disebutkan oleh pengarang kitab, nama Nabi Sulaiman Allah sebut dalam Quran pada 16 tempat. Firman Allah Subhanahu wa taala,
walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalna ala kathirin min ibadihi almu'minin. Iaitu dalam surah An-Naml. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah nyatakan dalam Quran nama Nabi Allah Sulaiman dengan nama bapaknya Nabi Allah Daud alaihi wassalam. Jadi dua-dua ini diberikan ilmu yang dahsyat. Nabi Sulaiman dan Nabi Allah Daud alaihi wassalam, kedua-dua ini tuan-tuan, Allah berikan ilmu yang luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, baginda ialah Sulaiman bin Daud. Itu anak Nabi Daud. Dan ada ulama yang mencari nasab keturunan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan didapati bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bersambung nasabnya sehingga anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuza. Kita dah sebut dah, Nabi Yaqub ada anak 12 orang, lebih kurang, ramai. Antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf, Bunyamin, Yahuza, Niftali, dan lagi siapa? Isakhir. Adalah lebih kurang. Saya sebut semua, nak sebut semua tak apa nak boleh sebab saya pun tak ingat dan tuan-tuan pun tak tahu apa. Jadi kita sama. Jadi anak Nabi Yaqub ada dekat 12 orang. Ada nama Bunyamin, ada nama Ashir, ada nama Niftali, ada nama Yahuza. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ulama tengok nasab keturunannya sampai kepada anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuza. Itu abang kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi Yaqub juga. Cuma bukan mai pada Nabi Allah Yusuf. Dia mai pada anak Nabi Yaqub yang lain, iaitu yang bernama Yahuza. Jadi ini keturunan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bersambung sehingga keturunan Nabi Allah Yaqub, kemudian Nabi Allah Ishak, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baik. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada juga Allah sebut dalam surah An-Naml juga. Tadi ayat 15. Ayat 16 Allah sebut lagi nama Nabi Sulaiman. Kata Allah, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman alaihissalam telah mewarisi daripada ayahnya Nabi Allah Daud. Dan kata ulama, mewarisi di sini maksudnya mewarisi kenabian dan kerajaan. Bukan mewarisi harta. Tak. Mewarisi di sini maksudnya Nabi Allah Sulaiman mewarisi kenabian daripada bapaknya Nabi Allah Daud, dan juga mewarisi kerajaan daripada bapaknya. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada keturunan Nabi Allah Sulaiman. Kat bapak dia bagi, kat Nabi Sulaiman pun bagi. Baik. Dan disebutkan juga tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, diceritakan bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa utina min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam kepada Nabi Allah Sulaiman. Semua benda diberikan. Dan maksud segala macam di sini adalah semua benda yang diperlukan oleh seorang raja. Apa yang raja perlukan dalam pemerintahannya, semua Allah bagikan. Iaitu daripada alat-alat yang diperlukan dalam istana. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman tentera, diberikan kepadanya askar-askar, penghulu balang dan sebagainya. Dan askar dan seluruh tentera tadi tuan-tuan terdiri daripada jin dan manusia, burung-burung. Ni semua diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua benar. Dahsyat sungguh. Allah kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pelbagai benda yang akan melengkapkan kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar dan memahami kalam daripada binatang yang lain. Dia boleh dengar cakap binatang. Diberikan kepahaman. Burung cakap dia faham. Dia boleh faham apa yang burung nak bersembang. Dia boleh faham lembu bersembang. Dia boleh faham. Maksudnya apa saja binatang bersembang, Nabi Sulaiman boleh memahami apa yang diperkatakan oleh binatang tersebut. Sampailah kita dengar kisah bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam beratok dengan tentera, sama ada jin, manusia, binatang dan sebagainya, semua berkat berjalan. Burung tutup dengan sayap, lindungi daripada panas. Dahsyat Nabi Sulaiman. Raja tempat kita kena pakai payung. Kalau panas kena buah payung.
Lepas tu kawan pegang payung lenguh tak kalut. Kenapa lari payung pula lah? Kena tukar orang lain. Dan kerajaan Nabi Sulaiman AS, Allah hantar burung lindung jadi payung daripada panas. Kerajaan Nabi Sulaiman. Ini bukan calang-calang orang. Allah berikan kemuliaan kerajaan kepada siapa yang Allah nak. Allah boleh tarik, Allah boleh bagi kepada siapa yang Allah nak. Allah boleh bagi kekuasaan sehebat mana kepada siapa yang Allah nak. Dan Allah boleh tarik balik sekelip mata. Siapa pun Allah nak. Sebab tu ni kesemuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi Sulaiman bila dapat macam ni, dia kata inna hadha lahuwa fadlul mubin. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak belagak pun. Tengok para anbiya, bapaknya Nabi Allah Daud AS pegang besi lembut, tak belagak pun. Tak belagak. Orang kita baru buka kedai welding belagak dah, nak hari semua. Baru buka kedai welding ya, belagak tak mau semang orang. Masjid tak mau main, surau tak mau main. Rasa kemas. Sebab kalau dia boleh buat welding besi, kemas elok besi hak dia buat. Nabi Sulaiman kan welding, pegangan tangannya tanpa guna alat, lembut besi tu. Tak belagak pun. Nabi Sulaiman, anak Nabi Allah Daud AS, Allah kurniakan kerajaan yang begitu hebat. Bukan makhluk lain, jin pun dengar cakap dia. Setan dengar cakap dia. Tak boleh buat apa semua, tak boleh lawan. Gah perkasanya Nabi Allah Sulaiman AS, tapi sikit pun tak ada perasaan sombong dan belagak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak lain tak bukan, dia gunakan kerajaan tadi untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, dunia yang diberikan oleh Allah ni tak salah. Gunakan dunia tersebut untuk bantu agama. Tak ada masalah. Walaupun ada hadis kita dengar, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia penjara orang beriman, tapi syurga bagi orang kafir. Maksudnya dunia ni penjara, sudah ambil penjara. Penjara kena buat apa? Tuan-tuan dirahmati Allah, maksudnya dunia ni, walaupun benda yang disebut sebagai dunia ni kita jangan duk ambil, jangan duk tak dalam hati, cuma bukan bermakna kita kena buang semua. Tak. Ambil dunia tersebut untuk kamu guna sampai kamu dapat kebahagiaan di akhirat. Setakat mana boleh ambil. Tak salah. Jangan taklah hati. Imam Abu Hanifah kata ulama, dia ada baju untuk dia pakai malam, semayang malam. Imam Abu Hanifah, untuk guru ulama, dia akan bangun semayang malam. Jadi Imam Abu Hanifah kalau nak semayang malam, ada jubah khusus dia. Bukan pakai biasa-biasa tak. Kita kalau bangun malam pun pakai pagoda tu mayang, kawan tengok. Tu pun kira bagus bangun mayang. Orang ni bangun kencing ni. Kita kalau bangun semayang pakai baju pagoda pun kira kemas, kepiah tak pakai. Imam Abu Hanifah kalau nak semayang malam, ada jubah khas yang dia buat untuk semayang malam. Dan jubah dia tuan-tuan kata ulama berharga 1000 dirham. Mahal. Punya jubah pakai malam ni, siang dan duit. Malam saja pakai tengah malam nak semayang malam pun pakai baju mahal. Jadi tuan-tuan salah kan? Tak salah. Tapi gunakan dunia tu untuk akhirat. Guna semua-semua untuk akhirat. Ada seorang ulama, saat dia pakai baju yang mewah, kenderaan yang sakan, mewah, tiba-tiba lintas depan orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan miskin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang kafir ni tanya apa? Dia tanya, benarkah Nabi kamu pernah sebut dunia ni penjara orang beriman, tapi syurga bagi orang kafir? Betul? Nabi kami sebut. Maka orang kafir ni bantah, dia bangkang. Dia kata mana betul? Kalau penjara bagi orang beriman, maka macam ni kan penjara? Kamu orang beriman dengan pakaian mewah, kenderaan mewah. Ni bukan jalan-jalan ni, dahsyat semua. Tuan-tuan dirahmati Allah. Lepas tu, syurga bagi orang kafir. Aku bukan Islam, aku orang kafir, kata dia. Tapi pakaian aku macam ni syurga. Dengan teruk, selekeh. Maka tak betul apa kata Nabi kamu. Tuan-tuan, dia bangkang apa yang Nabi sebut. Kerana Nabi kata syurga, dunia ni penjara orang beriman, syurga bagi orang kafir. Tapi duk nampak macam terbalik. Syurga bagi orang beriman, penjara pula bagi orang kafir. Maka Tok Guru ni jawab apa tuan-tuan? Syekh, ulama besar ni jawab apa? Katanya tuan-tuan, penjara bagi orang beriman, maksudnya walaupun kami pakai mewah macam ni, kenderaan kami mewah macam mana pun, tapi kalau nak banding dengan syurga esok, hak ni kira penjara. Tak ada apa. Walaupun kamu nampak mewah, kamu nampak hebat, tapi kehebatan yang ada sekarang kalau nak dibanding dengan syurga Allah, yang ni tak ada apa. Macam nak menyara.
Kamu pula yang kamu kata macam selekeh dengan baju cuma camping, miskin, makan tak cukup. Tapi kalau nak banding dengan neraka esok, hak ni kau syurga. Kemas dah ni dah. Neraka lagi tu. Jadi benarlah apa Nabi sebut, dunia penjara orang beriman, syurga bagi orang kafir. Jadi tuan-tuan, salah ke ambil dunia? Tak salah. Yang salah letaklah hati sampai lupa dunia, lupa akhirat. Jadi guna dunia untuk akhirat. Nabi Sulaiman AS gunakan dunia yang Allah bagi untuk akhirat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Guna. Tak salah. Lepas tu jangan sempitkan pemikiran. Dunia tak salah. Ni tengah hujan orang bagi payung, dia kata dunia. Pula dah. Betul lokal Ini tu buat. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa saja pekerjaan, bidang yang kita ceburi, kesemua tu boleh dijadikan sebagai jalan untuk ke akhirat. Walaupun nampak macam dunia. Sila. Badu tuan-tuan, kata Syekh Dr. Ahmad Umar Hashim hafizahullah ta'ala, waktu dia berkhutbah di Masjid Al-Azhar Syarif, dia menyatakan bahawa antara hikmah wabak ni diturunkan oleh Allah. Tuan-tuan, dia nak ajar, Allah nak didik manusia bahawa apa saja bidang pekerjaan yang kamu ceburi, jadikan ianya sebagai jalan untuk kamu sampai akhirat. Tuan-tuan, wabak ni yang turun tempat kita ni menyebabkan orang kita semua ni kena duduk dalam rumah. Saat kita duduk dalam rumah, ada mereka yang keluar rumah yang disebut sebagai frontliners, barisan hadapan. Doktor, jururawat, polis, tentera, bomba, mereka ni keluar duduk depan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kata Syekh, mereka yang laksanakan pekerjaan tadi dengan ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah, merawat pesakit, jaga keamanan, jaga lalu lintas dan sebagainya, semua ni tak lain tak bukan kerana nak bagi manfaat kepada orang ramai. Kalau buat lillahi ta'ala ikhlas kerana Allah, mereka akan bawa pahala yang sangat besar balik jumpa Allah esok ni. No, wajah polis, tentera, doktor, jururawat, tu pahala besar. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ada orang, ada mak dan ayah duk harap anak dia 5 orang jadi tok guru. Dia nak anak dia 5 hafal Quran. Maksudnya tak gaduh ngaji hak ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah, jangan ingat jalan ke syurga satu jalan. Banyak jalan. Jadi kalau nampak anak tu nak pergi ke arah doktor, bagi support. Ngaji sampai jadi doktor. Doktor yang akan tolong agama Allah. Hafal Quran, silap. Lepas tu jadi doktor, silap. Biar doktor yang hafal Quran lagi comel. Maksudnya bukan satu jalan ni, banyak jalan ni kan. Saat anak kita jadi polis, bagi dia polis. Polis yang akan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita bukan boleh buat ajar polis, polis je boleh buat ajar dia. Kalau ada penyangak masuk masjid kita, tuan-tuan, kita boleh tangkap, tak boleh buat apa. Nak buat nampak sangat-sangat boleh dengan dobat korang. Tapi nak tangkap lebih korang tak boleh, kena panggil polis mai. Itu tugas dia. Jadi tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat ajar tu. Maka saat dia jadi polis, gunakan tugasan kamu, kuasa kamu untuk bantu agama Allah. Kamu akan bawa balik pahala yang besar. Jadi nampak macam dunia itu semua dunia tu. Tak. Dunia tersebut jalan sampai akhirat. Guna pergi lek tu. Jadi tak salah. Jadi Nabi Sulaiman AS diberikan seluruh dunia Allah bagi kat dia. Dunia ni Allah letak di bawah kaki dia. Semua makhluk yang Allah ciptakan dah dunia, Allah jadikan tunduk pada Nabi Allah Sulaiman AS. Tunduk belakang. Dia syak Nabi Sulaiman. Jadi pernah Nabi Sulaiman disebutkan diberikan kelebihan oleh Allah memahami segala apa yang diperkatakan oleh makhluk Allah selain daripada manusia. Binatang semua dia faham. Lepas itu disebutkan waktu Nabi Sulaiman tengah berjalan dengan tentera dia. Lalu burung terbang ke atas. Dan tiba-tiba Nabi Sulaiman dengar semut duduk sembang. Ada ketua kepada semut bagi arahan kepada rakyat dia. Antara arahan yang diberikan, stay at home. Semut bagi arahan kat rakyat dia, duduk dalam rumah. Buat tu main, pijak mampu ni. Bahasa kita stay at home lah. Tak ada guna lah. Duduk dalam rumah, duduk keluar, bahaya. Semut pun duduk dalam rumah. Maksudnya saat bahaya menimpa, arahan dikeluarkan duduk di rumah. Semua pakai duduk di rumah. Semua. Nabi Sulaiman dengar bahasa. Ini dahsyat Nabi Sulaiman. Ada kisah yang kita pernah dengar daripada mulut tutup guru kita, tuan-tuan. Nabi Sulaiman AS pernah bersembang dengan semut. Tanya semut, kamu makan sebulan banyak mana? Semut kata sebulan makan sebiji berah. Cukup kau biji berah tu. Sebulan. Jadi Nabi Sulaiman ambil letak di satu tempat, kemudian diletakkan sebiji berah. Cukup sebulan aku buka.
Tuan-tuan, cukup sebulan Nabi Sulaiman buka, tengok-tengok beras ada separuh ni. Rupanya semut makan tak habis. Dia makan sebulan separuh ni. Tapi klaim sebulan sebiji. Lebih ni klaim ni. Kamu kata makan sebiji sebulan, ni baru setengah. Tuan-tuan, semut kata apa? Memang kalau aku duduk di luar, aku akan makan sebiji sebulan cukup. Tapi bila aku terkurung dalam ni, aku terpaksa makan sikit. Separuh ni. Sehari makan, sehari puasa. Sehari makan, sehari puasa. Sebab tu ada lagi separuh. Kenapa? Kerana aku bimbang. Kalau aku kedarah sampai berhabis biji beras ni, tiba-tiba kamu terlupa buka sampai 2 bulan. Tak kering gudang. Jadi aku standby siap-siap. Kok kamu terlupa. Sebab bukan kamu yang bagi rezeki. Allah. Jadi kalau aku duduk di luar, aku yakin Allah akan bagi rezeki cukup. Tapi bila duduk kat tangan kamu ni, aku bimbang. Tak orang nak yakin dengan kamu. Semut lagi hebat keyakinannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebat. Dan kalau baca kisah para anbiya, kisah Nabi Sulaiman AS antaranya, kita akan dapat banyak faedah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi Sulaiman AS diberikan pelbagai kelebihan oleh Allah, mampu bercakap dengan binatang dan seumpamanya. Disebutkan banyak kelebihan Nabi Allah Sulaiman AS. Baik. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada satu hadis yang masyhur yang kita dah bisa dengar dah cerita pasal Nabi Allah Sulaiman AS. Antara hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, qala Sulaiman bin Daud alaihi wasallam, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam pernah berkata, kata Rasulullah, apa kata Nabi Sulaiman? La atufanna al-lailata ala 70 imra'atan. Sesungguhnya pada malam ini aku akan keliling 70 orang isteri-isteri dan hamba-hamba. Nabi Sulaiman ada bini banyak. Ada riwayat kata 70 orang, ada kata sampai 100. Ramai bini dia. Jadi kata Nabi Sulaiman satu malam disebut, malam ni aku akan bersama dengan isteriku 70 orang. Tapi digunakan perkataan la atufanna, aku akan keliling, tawaf. Bukan tu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Kerana nak gambarkan betapa berakhlaknya Rasulullah, nak sembang bab ni, sembang guna ayat kias, cukup dah. Ni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran ajak macam tu. Kita baca kisah Siti Maryam. Saat disampaikan berita bahawa dia akan mengandung, dan dia jawab apa? Macam mana aku nak mengandung sedangkan aku belum disentuh mana-mana lelaki? Quran guna perkataan sentuh. Kerana nak tunjuk, nak ajarkan akhlak kepada umat. Jadi bukan masuk sentuh tadi boleh mengandung. Jadi dia guna perkataan aku nak mengandung je, aku tak disentuh ni. Oh, kalau macam tu maksudnya sentuh mengandung lah. Tak. Kalau betul mampu kena driver bas kilang buat lolang ni. Kona pergi rapat kan. Beretuh habis lambas tu tak naik je dah. Oh, sah beretuh mengandung. Tak. Sentuh tadi ni ayat kiasan. Macam tu juga digunakan oleh Nabi Sulaiman. Aku akan keliling malam. Satu malam 70 orang. Bukan pergi keliling renyah betul ya. Maksudnya nak bersama dengan isteri dia 70 orang satu malam. Dan ni kekuatan luar biasa. Satu malam keliling 70 orang. Sebab tu tuan-tuan, ahli syurga diberikan oleh Allah seorang lelaki dalam syurga, Allah akan berikan kepadanya 70 orang bidadari. 70 orang. Ya, kekuatan yang Allah akan berikan kepada ahli syurga ni luar biasa. 70 orang Allah bagi kat dia. Sebab tu ahli syurga orang lelaki, umur orang lelaki dalam syurga kata ulama 30 ataupun 33. Tak ada hak masuk tua. Tak ada hak masuk umur 67, tak ada. Dalam syurga kalau mati di dunia ni umur dia 68, maka masuk dalam syurga Allah ejah umur jadi 33 paling kurang ke 30 macam tu lah. 30-an Allah ejah umur ni. Ada orang tanya kenapa? Dia biar mati masuk tua ni. Tuan-tuan kalau masuk umur 67, bagi 70 bidadari nak buat macam apa? Renyih tak nampak apa lah. Tapi bagi umur 30, gagah perkasa. Masuk dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman tak kena tunggu syurga, dunia Allah bagi dah. Kekuatan yang luar biasa. Baik. Jadi disebutkan oleh Nabi Allah Sulaiman AS, yang pertama dia disebut, dan hak dia sebut ni semua benda yang kita dengar mustahil bagi kita. Ini benda yang berat. Jadi yang pertama dia sebut, dia nak bersama dengan isteri dia 70 orang satu malam. Kita dengar pening dah. Boleh kan ni?
Kemudian kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tahmilu kul imra'atin farisan yujahidu fi sabilillah. Dan semoga setiap daripada mereka isteri-isteri tadi ini masing-masing akan mengandung anak lelaki yang akan jadi penunggang kuda dan berjuang perjalanan Allah. Lagi harus. Mula dia habaq nak bersama dengan 70 orang, dengar penindah 70 orang. Kemudian Nabi Sulaiman sebut pula, kesemua isteri tadi ni 70 orang akan mengandung. Hai, penin. Dan mengandung tak mengandung kerja kita. Kerja Allah. Tapi Nabi Sulaiman sebut semua 70 orang semuanya akan mengandung. Baik, tak cukup dengan mengandung, habaq pula semua akan dapat anak lelaki. Pula dah. Dah lah daripada kita benda yang nampak macam pelik lah. Macam mana? Ini bukan tugas kita bagi mengandung. Tiba-tiba dia sebut isteri dia akan mengandung kesemuanya dan kesemuanya akan mengandung anak lelaki. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, dan anak-anak lelaki tadi akan membesar. Mereka akan menunggang kuda berjuang di jalan Allah. Oh, dia Dan beberapa benda yang disebutkan tadi benda yang mustahil bagi kita. Payah. Yang mula pun dengar penindah 70 orang. Lepas tu nak pergi mengandung. Tuan-tuan, mengandung tak mengandung bukan kerja manusia. Tak. Kerja Allah. Ramai mana manusia yang kahwin dekat 15 tahun Allah tak bagi anak seorang. Tak bagi. Kerana tu bukan kerja dia. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak nikah pun mengandung lah. Ada. Adakah salah? Tak salah. Dosa ke semua tu tak? Ada orang yang mengandung tanpa menikah. Ada tak? Tadi Siti Maryam tak nikah pun mengandung. Allah boleh bagi. Allah boleh buat. Tapi tak aman lah seorang tu ya. Kalau tuan-tuan jumpa kau mantan berangan, tengok beranak dah. Menikah bila? Dia kata saya tak nikah, keturunan Siti Maryam. Wah, nyepak lah. Muhumpai. Jangan duk guna nama macam tu. Jadi ada orang yang tak nikah pun beranak, ada. Nak buktikan bahawa Allah Maha berkuasa. Tak mengandung, tak nikah boleh mengandung. Hak nikah tak mengandung tak? Ada juga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baik yang pertama nak mengandung tak mengandung bukan kerja kita. Kemudian Nabi Sulaiman sebut pula semuanya akan mengandung anak lelaki. Sedangkan dalam perut manusia ni tuan-tuan tak ada siapa. Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Ada beberapa benda yang tak ada siapa pun tahu. Antara yang disebutkan oleh Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah yang pertama tak ada siapa tahu. Allah je tahu. Yang pertama Allah saja tahu kiamat bila. Allah sebut dalam Quran. Tak ada siapa. Tanda Nabi bagi tahu lah. Hadis Nabi SAW cerita tentang tanda kiamat. Quran tugas dia cerita suasana kiamat. Dalam buka Quran, jumpa cerita pasal kiamat. Quran bertugas untuk cerita tentang suasana. Kalau kiamat jadi macam ni, kiamat huru-hara, gunung ganang terbelah, habis hancur dulu, bumi terbelah dua, langit terbelah, bintang jatuh. Ni cerita dalam Quran. Quran akan cerita suasana, menakutkan kita dengar. Adapun hadis Nabi SAW, hadis Nabi bertugas cerita tanda. Sebelum kiamat jadi macam ni, sebelum kiamat jadi macam tu. Tanda-tanda kiamat kan. Kita duk ngaji hadis peristiwa akhir zaman, 40 hadis tentang akhir zaman. Tu semua tanda hak Nabi sebut dalam hadis. Tanda. Dan tanda belum tentu, tak tahu. Tak tahu bila tepat. Awan mendung tanda nak hujan, tapi tak tahu nak hujan bila. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, maka yang tahu tentang kiamat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir buat kajian, dia kata nak kiamat 2012 dulu. Sampai buat filem 2012. Depa panggil saya berlakon, saya tak dan kalut. Formula. Tuan-tuan dirahmati Allah, nak depa duk jajak duk buat kajian katanya 2012 kiamat. Lah 2020 tak ada apa. Kerana tak ada siapa tahu. Kamu boleh buat kajian, kamu boleh buat kajian, berkaji dan sebagainya, tapi kamu takkan tahu bila waktu yang paling tepat. Kerana tentang ilmu kiamat, ilmu sa'ah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kata Allah, setelah kita tak tahu tentang kiamat, hanya Allah tahu. Allah sebut pula wa yunazzilul ghais, yang akan turun bila hujan nak turun juga dalam ilmu Allah. Siapa tak tahu? Orang boleh buat kaji cuaca. Hari ni hujan, esok mendung. Orang boleh buat kajian. Kita tengok buat kajian cuaca tu dah, ramalan cuaca, dia kata esok cerah. Kita mau pergi kerja naik motor. Lokoi. Lah dia kata tak hujan, hendak percaya dia apa? Karena tu hanya ramalan.
Yang tahu sebenar-benarnya hanyalah Allah. Dua. Kemudian Allah sebut wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui apa yang berada dalam rahim seorang perempuan. Allah je tahu. Dalam rahim seorang perempuan ada apa? Tuan-tuan dirahmati Allah. Walaupun dunia sekarang boleh scan. Boleh scan, boleh tahu anak jantina, anak lelaki, perempuan, boleh. Tapi tak tepat. Kamu takkan tahu. Sedang ramai mana yang duk pergi scan, jumpa duduk tengok, oh, dia tuan-tuan dirahmati Allah, dapat anak perempuan 5 lah. Kali ke-6 mengandung, duk doa minta nak dapat anak lelaki. Jadi, saat mengandung anak yang ke-6, maka tuan-tuan tiap-tiap bulan pergi scan. Nak tahu anak apa. Doa tak kira. Tuan-tuan bila boleh scan, doktor kata nampak botol. Lelaki lah. Seronok tak kira. Botol. Pergi scan bulan depan, besar sikit scan pula. Botol lagi, nampak botol lah. Tapi tudung tak nak. Tudung botol tak nak. Nampak botol. Contoh lah. Sampai nak beranak, duk scan-scan, nampak botol. Doktor kata nampak lelaki ni, insyaAllah nak lelaki. Dia punya seronok, beli dah baju boy dan sebagainya, nak bagi anak dia pakai. Keluar-keluar pirin. Botol tak nak pinang anak tu, tinggal pirin. Keluar-keluar perempuan. Kerana apa yang berada dalam rahim seorang perempuan, Allah je tahu. Tak semua lah. Ada yang scan nampak lelaki, keluar lelaki sungguh. Scan nampak perempuan, keluar perempuan sungguh. Tapi ada ketika Allah nak didik manusia, ada ketika scan lelaki, keluar perempuan. Ada yang scan perempuan, keluar lelaki. Ada. Kerana yang sebenar-benar yang tahu dalam rahim seorang perempuan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk kali. 3. Mula Allah saja tahu tentang kiamat. Allah saja tahu tentang hujan nak turun bila. Allah saja tahu apa yang akan ada dalam rahim seorang perempuan. Dan Nabi Sulaiman kata semua tu akan mengandung anak lagi. Tahu tak? Nabi Sulaiman sebut benda yang Allah sebut dalam Quran, tak ada siapa tak melainkan Allah. Berdoa boleh, harap boleh. Tapi laki ke perempuan kamu takkan tahu. Boleh jadi 70 tadi mengandung, 35 lelaki, 35 perempuan. Boleh. 60 perempuan, 10 lelaki. Boleh jadi. Tak, Nabi Sulaiman sebut 70 keluar anak lelaki. Hoi, pelik. Allah sebut tak tahu dalam rahim. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tak ada seorang pun tahu apa dia nak buat esok. Tuan boleh plan esok nak buat apa, tapi kamu tak tahu nak jadi apa esok. Bukan esok, dekat malam ni pun tak tahu. Tak nak jadi apa, nak makan apa, sihat ke tak. Kerana Allah saja yang mengatur kehidupan kita. Kita boleh buat plan, tapi kamu tak tahu. Sebab tu jangan fikir jauh kan. Fikir dekat-dekat ni sudah. Jangan duk fikir sampai jauh sangat. Kerana kita tak tahu, esok pun tak tahu bila duk fikir jauh apa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kadang-kadang kena fikir jauh juga. Cuma fikir benda yang baik. Sumpah tuan-tuan, tadi ada makcik mai tanya dia nak buat nama anak. Bagi cadangan saat nama anak dia. Jadi nama nak kena buat nama elok. Kerana nama ni kesannya panjang. Sampai tua, sampai akhirat. Dia nak kena buat nama elok. Nabi pun suruh nama elok. Tuan-tuan dirahmati Allah, bahkan kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nama anak adalah hak anak. Kalau si ayah letakkan nama tak baik, anak ni boleh tuntut di depan Allah hak dia. Dia bangun depan Allah esok di akhirat, wahai Allah, ayah saya bagi nama tak elok kat dia. Jahannam dia. Maka ayah kena tunaikan hak anak dengan bagi nama yang baik kat dia. Jadi nak buh nama kena fikir banyak. Nama ni boleh pakai nak bagi ketua tu, bagi akhirat. Buh nama tak elok. Kerana ada orang tu dalam buh nama tak elok, pening kita dengar. Nama pelik-pelik pula. Hak paling pelik saya pernah jumpa tu kan, dia letak nama anak dia helikopter. Minat helikopter ke? Pernah bawa helikopter ke? Tak tahu. Cuma dia buh nama anak dia Muhammad Helikopter. Hak ni kena fikir jauh. Tuan-tuan jangan fikir orang tu, fikir ke depan. Mana tahu budak nama helikopter ni budak pertama. Budak ni cerdik, pandai. Allah bagi otak yang lirat. Ngaji pandai, masuk sekolah menengah cerdik. Masuk universiti pun cemerlang, pandai. Cerdik semua budak ni. Ngaji pandai-pandai, tuan-tuan, sampai satu tahap orang angkat jadi Perdana Menteri. Mana tahu? Tak bangga kita orang kampung kita jadi Perdana Menteri. Banggalah. Tapi bila dengar nama, diam terus. Datuk Seri Helikopter. Sudah. Satu dunia dengar. Apa pelik ingat nama Perdana Menteri Malaysia? Kemudian Allah takdir, mana tahu Allah takdir pula contoh nak. Ada helikopter terempas ke penerbangan.
Sudah masuk berita. Kita buka bulletin utama nak dengar berita. Pembaca berita pun sebut berita terkini, ada sebuah helikopter terempah di kawasan kelahiran Perdana Menteri, Datuk Seri helikopter. 2 helikopter dah kita dengar. Mana satu? Pembaca berita pun bagi tahu Datuk Seri helikopter bergegah untuk menziarahi kawasan terempah helikopter dengan menaiki helikopter. Tutup TV terus. Pening. Ni kesan jangka panjang kerana Pak dia tak fikir pun nama dia elok. Kadang-kadang nak kena fikir. Cuma Allah sebut dalam Quran, tak ada siapa tahu esok nak jadi apa. 4, 5 dan kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa tahu dia nak mati tang mana. Di 5 benda ni disebut oleh Allah dalam Quran di penghujung surah Luqman. Salah satunya dan tak ada siapa tahu apa yang berada dalam rahim seorang perempuan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam boleh sebut di dalam dalam hadis ni tuan-tuan, dia nak bersama dengan bini dia 70 orang, kemudian kesemua 70 orang tadi ni akan mengandung anak lelaki dan semuanya akan berjuang di jalan Allah naik kuda. Dia dan tak apalah, katalah Allah izinkan dapat 70 orang semua mengandung, dapat semua anak lelaki, tapi belum tentu kesemuanya akan berjuang jalan Allah. Kita nak macam tu, tapi semua boleh jadi macam tu tak? Dan ada anak 7 orang, ada ayah nak anak dia salah seorang ikut jejak langkah ni. Kalau dia seorang cikgu, kalau boleh nak anak jadi cikgu macam dia seorang. Tak ada. Tak ada. Ada doktor yang kalau boleh dia doktor, bini dia doktor, kalau boleh nak anak dia 3 orang tadi ni, 3-3 jadi doktor tak? Dan 3-3 jadi pesakit doktor tak? Allah takdirkan jadi pesakit je anak ni. Tak boleh ikut cara. Kamu nak tapi belum tentu boleh ikut. Tak boleh. Dalam saya ada 7 beradik. Dalam 7 beradik, 3 orang anak lelaki. Dan ayah saya komando. Dia harap anak dia salah seorang boleh jadi macam ni. Tuan-tuan dirahmati Allah, 3-3 lebih gitu. Saya seorang jadi rainbow kot ni. Jadilah kot tu juga. Dia nak tapi tak dapat. Kerja kita. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman nak 70 berjuang. Tak salah. Benda tu comel, tapi nampak macam mustahil. Payah. Tuan-tuan dirahmati Allah, setelah kata Nabi Sulaiman macam tu, disebutkan dalam hadis, qul insyaallah. Qala lahu sahibuh, qul insyaallah. Lalu datang malaikat berpesan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, katakanlah insyaallah. Sebut Sulaiman, sebut insyaallah. Tuan-tuan dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yaqul. Nabi Sulaiman alaihissalam terlupa nak sebut perkataan insyaallah. Tak sebut. Maka disebabkan tak sebut perkataan insyaallah, walam tahmil syai'an illa wahida saqitan ihda shiqqaih atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibat tidak menyebut perkataan insyaallah, sebab itulah hanya seorang sahaja isterinya yang mengandung dan anak tu pula adalah seorang bayi yang cacat. Daripada 70 orang bini dia ada di dondan, seorang aja mengandung. Dan daripada seorang hak mengandung tu pula anak tu cacat. Duk tak lama mati pula. Maksudnya hasrat impian hajat Nabi Sulaiman AS tak kesampaian hanya kerana terlupa sebut perkataan insya-Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qalaha lajahadu fi sabilillah." Kalau Nabi Sulaiman sebut insya-Allah, kesemua benda yang mustahil semua dapat. Ya, kalau dia sebut insya-Allah, kesemua isterinya akan mengandung 70 orang. Kesemuanya akan dapat anak lelaki. Semuanya akan berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni tuan nak bagi gambaran dengan sebutan insya-Allah, dengan izin daripada Allah, benda yang mustahil pun tak ada masalah. Mustahil bini dia nak dapat 70 orang semua mengandung, mustahil. Tak. Kalau izin Allah semua dapat. Cuma nak diajarkan dalam hadis ni jangan lupa sebut perkataan insya-Allah. Dan benda nampak macam mustahil, tak mustahil. Kalau Allah izin kamu kan dapat. Mustahil ke tak? Tapi dengan izin Allah. Maksudnya serah pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa-apa. Ada orang minta nak kereta mewah, ada orang minta nak rumah besar, ada orang minta nak gaji tinggi. Minta. Kalau Allah izin dapat. Dengan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan terlupa sebut insya-Allah ni bukanlah kecacatan bagi Nabi Sulaiman, tak. Tapi kerana Allah nak didik umat manusia, nak bagi contoh tauladan. Kerana nabi-nabi ada contoh. Lupa ni bukan satu benda yang hina. Lupa. La yusammal insan
illa binisyan. Tak dinamakan manusia kalau tak lupa. Kalau hang boleh ingat semua, hang bukan orang. Hang jin ke apa. Jadi orang mesti lupa. Dan Nabi pun pernah lupa. Allah jadikan Nabi terlupa untuk bagi pengajaran kepada umat. Kan kita pernah dengar hadis Nabi SAW, Nabi pernah semayang bohong atau berasa lupa. Dan tengah Nabi semayang, tiba-tiba sepatutnya 4 rakaat, lalu tinggal 2. Rakaat kedua Nabi pergi salam. Jadi para sahabat ini betul kan? Tuan-tuan semua pekat tak berani tanya. Lalu ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Dzul Yadain. Tuan-tuan dia tanya kepada Rasulullah, aku sirati salah am nasida atau kama qala. Macam itulah lebih kurang. Wahai Rasulullah, kamu qasar pendekkan solat ataupun kamu terlupa? Ni saja bagi pendek, memang turun wahyu pendek tinggal 2 ke terlupa? Nak yang 4 tinggal 2? Tanya soalan kat Rasulullah. Nabi jawab, dua-dua tak jadi. Dua-dua bukan. Maksud dua-dua bukan itu dan salah satu mungkin. Dua-dua tak. Boleh jadi aku terlupa, boleh jadi kerak memang tinggal 2. Jadi bila dengar macam tu tuan-tuan, para sahabat berkata, maaf, memang tinggal 2. Maka Nabi pun sama. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi terlupa kes tersebut bukan kerana Nabi lalai. Tidak. Allah bagi Nabi lupa untuk ajarkan kepada umat. Kalau kamu semayang terlupa, tu contoh dekat Nabi lah. Sekali itu lah. Jadi kalau semayang terlupa, nampak macam mana? Ikut cara Nabi SAW. Nabi dah tunjuk contoh. Allah yang jadikan Nabi terlupa. Cuma saat kalau imam kita semayang isyak lagi 4 rakaat, tiba-tiba 2 rakaat dia terlupa, dia terus dia bagi salam, tuan-tuan dengan tanya, memang tinggal 2? Tu orang panggil perli. Dia duduk tanya ayat tu. Jadi memang tahu dah dia terlupa. Jadi peringat kita lupa. So bapak tanya, memang tinggal 2 kan? Isyak aku mentang mangan memang 2. Aduh, mau cari puja nak bergocok. Jadi tanya elok. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam banyak kisahnya dan disebutkan salah satunya adalah ketika Nabi Sulaiman berdoa minta kepada Allah untuk dapatkan anak 70 orang, semuanya akan berjuang jalan Allah, tapi terlupa sebut insya-Allah, menyebabkan Allah tangguh dulu hasratnya. Hasrat Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu antara hadis yang masyhur kita dengar. Baik. Dan disebutkan sikit, Nabi Sulaiman AS dilahirkan di negeri Syam. Dan baginda diutuskan kepada Bani Israel. Dan baginda ialah raja dan juga nabi kepada mereka. Nabi Sulaiman diutuskan kepada Bani Israel. Dan dia juga adalah raja merangkap nabi kepada kaumnya. Dia raja. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan disebutkan Allah memberikan nikmat kepada baginda dengan nikmat yang banyak. Antaranya ialah kecerdikan, hikmah, hubungan politik yang baik. Ini semua diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Macam-macam tak? Allah bagi otak cerdik, hikmah yang lebih hebat. Kita dah sebut dah, waktu Nabi Daud AS, zaman Nabi Daud, ada 2 orang perempuan yang anak mereka salah seorang dimakan serigala. Ada makcik 2 orang. Seorang ibu muda, seorang ibu tua. Duk jaga anak dia. Tiba-tiba serigala main makan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, setelah dimakan salah seorang anak tersebut, maka si ibu ni tak mengaku anak dia kena makan. Dia kata, tu anak aku. Ni anak hang yang kena makan. Ada anak dia. Jumpa Nabi Daud AS minta tolong selesaikan. Tuan-tuan, Nabi Allah Daud AS mendengar kepada hujah, mengatakan bahawa ibu kepada anak yang masih hidup adalah ibu tua. Anak yang kena makan tadi, anak ibu muda. Padahal terbalik. Jadi Nabi Sulaiman bagi keputusan berdasarkan hujah. Jadi tak puas hati pergi jumpa Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman diberikan hikmah yang lebih hebat berbanding paknya. Pak dia dengan hujah ni. Maka Nabi Sulaiman duk tengkak, ni anak saya. Tak, ni anak saya. Dan Nabi Sulaiman buat apa? Nabi Sulaiman ambil pisau nak kerak 2. Anak siapa tak tahu nah, nak kerak 2. Kepala megang, kaki megang. Dan saat nak kerak 2, ibu muda kata apa? Tak apalah, bagi anak ni kepada mak tua. Bagi kat dia. Dan maka tahulah Nabi Sulaiman bahawa anak ni milik mak muda. Kerana seorang mak sanggup korbankan apa saya, janji anak dia selamat. Tak apalah, tak bagi kat anak saya, tak apa, janji anak saya selamat. Jangan bunuh ni. Hak mak tu memang boleh pergi ke anak dia. Dan kalau bukan benda kita bukan heran. Kita takkan heran. Lepas tu kita dengar awak yang tak heran, bukan hak dia. Lepas tu baru ni tuan disebut, di bawah kita ada seorang lelaki, dia upload gambar Lamborghini. Kereta yang mahal, jutaan ringgit.
buh dalam Facebook. Tuan dirahmati Allah, tiba-tiba datang budak 3-4 orang tengok kereta ni tak pernah jumpa. Lamborghini tuan-tuan tak ada tempat kita. Ayah, berapa orang kak yang pakai? Mahal ni. Dia duduk tengok kereta tu dan biar saja lepak parking saat tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, tiba-tiba datang budak-budak tengok pelik sangat pakai rabat naik atas kereta. Naik atas bumbung lompat kot ni. Tuan-tuan dia nak marah tapi tengok budak-budak dia seronok, tak jadi marah. Kerana baginya kegembiraan yang ada pada wajah anak tadi lebih bernilai daripada harga kereta. Walaupun harga kereta jutaan ringgit, tuan-tuan kereta kita bukan ratus ribu ringgit. Tu pun kalau budak senyarah marah lah, nampak pergi hengkong budak tu. Tambah kereta jutaan ringgit, budak-budak lompat. Naik atas bumbung lompat gelungsok kot tu. Dia nak marah, tapi bila tengok budak-budak tu seronok dia. Kerana kegembiraan yang ada pada wajah budak tadi menyebabkan dia lebih nampak lebih bernilai berbanding harga kereta. Lepas harga kereta RM7 juta, lebih mahal lagi seronok ada kat muka budak. Sedangkan budak-budak tadi bukan anak-anak dia, begitu juga kereta tersebut bukan kereta dia. Mampu happy bukan kereta aku. Patut dia tak marah sebab bukan kereta dia. Kita ada ingat kalau tadi kena nampak lah. Tak, dia tak kata apa sebab bukan hak dia. Mampu happy lah. Lamborghini ke apa kan, bukan hak punya, lompat pergi lah. Orang kita macam tu. Kalau bukan hak kita, punya pasal. Tapi kalau hak kita murah pun kita marah. Jadi si mak tua tadi, saat anak tersebut nak dikerak doa, dia tak kisah sebab bukan anak dia. Kerak dia lah. Tapi mak budak kata tak payah, bagilah. Jadi anak Islam. Maka hikmah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman lebih hebat. Ini Allah bagi kat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hikmah yang luar biasa. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan Nabi Sulaiman juga diberikan hubungan politik yang baik, dia pandai main politik. Allah mengajarkan baginda bahasa burung, ditundukkan angin untuknya, golongan jin juga ditundukkan supaya mentaati baginda pada setiap perkara yang baginda Sulaiman inginkan. Di semua makhluk yang ada di atas muka bumi Allah jadikan mereka tunduk dan patuh kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman juga telah menghidupkan Baitul Maqdis sebagai satu pelaksanaan wasiat ayahnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Baginda telah mendirikan pagar di sekeliling bandar Al-Quds. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, itu antara kisah yang ringkas berkaitan dengan pengenalan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni raja yang hebat, yang diberikan oleh Allah kerajaan yang besar. Seluruh makhluk tunduk dan patuh kepada arahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman AS memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi itu secara pengenalan yang boleh kita sebut pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung bagaimana kisah yang masyhur yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman AS bertemu dengan ratu daripada ratu yang bernama Balqis daripada kerajaan Sabak. Jadi kita akan sebut kisah berkaitan Nabi Sulaiman AS. Bagaimana pertemuan Nabi Sulaiman dengan ratu kerajaan Sabak tersebut. Maksudnya ratu kerajaan ini kerajaan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman utuskan surat untuk berbincang, untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah, tinggalkan syirik. Maksudnya kerja dakwah tak tinggal walaupun sebagai seorang raja. Insya-Allah kita akan sebut pada pertemuan akan datang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis daripada kerajaan Sabak. Wallahu alam, mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Kadang masa lapang berpanjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ilmu kita pada malam ini sebagai asbab untuk diberikan keampunan di atas dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.